Jadi nombor satu, kalau kita nak buat perubahan dalam keluarga kita, nombor satu kita taubat. Yang mana duk tikam nombor, yang mana duk buat benda yang tak betul, stop. Sebab apa yang kita buat benda tak betul, dia mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita ni akan dipengaruhi. Kadang-kadang kita makan benda yang haram, dia mempengaruhi jiwa anak-anak. Cuba kita tengok ustaz, abang, pak siapa anak kita degil bang, dia marah kita, tak hormat kita, pak siapa abang, jangan marah dia pun lagi. Cuba cek, ada tak kita menipu? Ada tak kita makan benda haram? Ada tak kita sumbat pada anak-anak kita makanan syubhah? Ada tak benda yang tak elok yang kita buat? Benda itulah yang menjadikan anak-anak kita bermasalah. Nombor satu, tolong taubat. Tolong taubat. Nombor dua, selawat. Bagaimana nak menjadikan perubahan dalam keluarga kita, dalam diri kita berkekalan? Selawat. Banyakkan selawat. Saya waktu saya sakit dulu tuan-tuan, lah pun sakit juga, tapi sihat lah. Semalam saya ceramah di Bagan Serai, ada satu orang tu bila saya nak naik masjid, dia tegur saya, "Lah ustaz, sihat dah?" "Sihat dah." "Tak sihat tak mai." "Pasal apa tak bertanding?" "Pasal apa?" "Dah sihat." Tak mau, pening kepala saya. Saya bila ustaz hari tu naik kursi roda, saya nangis hong. Oi, habis tu, "Lah sihat lah." "Sihat dah, alhamdulillah." Tuan-tuan tahu tak, waktu saya sakit hari tu 600 orang mendaftarkan diri untuk merawat saya. 600 orang. Di Kedah ni Tok Singa mai. Kalau hak tempat lain, Tok Rimau, Tok Gajak, semua mai tak? Segala tok mai. Ada satu orang perempuan, dia mai rumah, dia kata, "Ustaz, saya berselawat sebulan 1 juta." 1 juta apa? 1 juta kali. Bapak, saya kata. Orang Perak ni kalau benda hebat dia sebut bapak. Dia tak sebut mak, jarang. Dia sebut bapak. 1 juta sebulan. Subhanallah, banyaknya. Betul ke kak ni? Dia kata dia selawat macam tu banyak-banyak supaya dia dapat jumpa dengan Nabi SAW. Dia nak mimpi jumpa Nabi SAW. Sebab tu dia kata, "Ustaz, selawat tak habis-habis." Tu kak buat apa? Dia kata sambil buat kerja, selawat, sambil masak, sambil buat, sambil selawat ustaz. Tuan-tuan, saya suka bila adik-adik kita tadi ni selawat. Kerana apa? Kerana mendatangkan kecintaan daripada para malaikat kepada kita. Bayangkan di sekolah tuan-tuan, anak-anak kita sebelum mula kelas, okey adik-adik, kita selawat sallallahu ala Muhammad. Tuan-tuan nampak tak tadi? Bila gelap je blackout, tak payah suruh pun anak-anak ni selawat. Saya tak suruh mereka selawat. Bila mereka selawat saya dengar. Bila mereka selawat saya dengar. Lalas saya kata, "Mari kita selawat sekali." Wah, tuan-tuan, orang yang berselawat ini menjadikan lembut jiwa dia. Orang yang berselawat banyak ni tuan-tuan mengingatkan dia kepada Nabi. Dan orang yang banyak berselawat ni tuan-tuan, malaikat pun selawat untuk dia. Sebab tu penyakit saya ni pelik tuan-tuan. Penyakit saya ni pelik. 15 doktor pakar rawat saya. Saya masuk hospital, saya masuk segala prosedur hospital saya buat, termasuklah mengambil daging daripada paha saya, ambil kulit saya, ambil daging ni adik, ambil daging hidup-hidup. Dia kata, "Datuk, kita akan ambil spesimen Datuk, kita mau cek apa penyakit lah." Boleh. Tapi bius tak doktor? Kita akan bius lah, kita akan statik bius di sini ya. Jadi kita waktu kita ambil tak sakit lah. Baik.
dia pun cocok, dia pun ambil jarum, dia sakit. Oh, maknanya bius belum jalan lah. Lama sikit dia cocok lagi, sakit. Dah tak sakit dah. Okey, sekarang bius sudah jalan, kita boleh ambil sampel lah. Dia ambil tuan-tuan, dia cocok, dia tarik daging. Oh no. Sakit doktor, sakit. Tadi you cakap tak ada sakit, tadi tak sakit, sekarang sudah sakit. Teringat lagu TikTok, siapakah yang salah? Ku tak tahu. Ubat bius pun tak jalan tuan-tuan. Allah, dia jahit saya mentah-mentah gini, jahit ngak tuan-tuan. Oh, sik baik nurse tu muda, saya tengok dia. Kalau nurse ni jantan aku terajar dah doktor ni, tuan-tuan. Sik baik nurse tu perempuan. Apa saja prosedur doktor saya ikut. Sampailah satu malam, dah macam-macam berubat. Sakit saya macam mana? Ni dia tuan-tuan tengok ni. Ni kulit saya ni. Ni contoh kulit. Ni contoh adik-adik nampak tak? Tuan-tuan pun nampak jadi hitam kulit saya ni. Dulu muka saya bukan macam ni. Muka saya flawless dulu ni. Sekarang less, tak ada flaw tuan-tuan ni. Tuan-tuan, dia mari berdarah kok suka. Dia mari berdarah, meleleh tengah-tengah ceramah, meleleh darah. Tu yang saya ceramah pakai topeng, kecoh satu Malaysia. Maka apa yang saya buat? Selawat. Satu malam saya mimpi yang saya tak mau sebut di sini. Sebab kalau saya ingat mimpi itu, saya menangis 2-3 jam menangis. Saya tak mau sebut. Pi berubat di Madinah. Saya pun tuan-tuan telefon PA saya, hang beli tiket bawa aku pi Madinah cepat. Masa tu ada 7 doktor India dari negara India nak rawat saya. Doktor 7 orang dari India. Ada seorang daripada England, dan saya pergi ke Madinah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, luka ni tak ada, berhenti pendarahan, semua ni tinggal parut saja lagi. Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak satu-satu hajat, tolonglah selawat. Tuan-tuan nak anak kita ni lembut hati, tuan-tuan nak anak-anak remaja kita ni hormat pada kita, tuan-tuan nak isteri kita hormat pada kita, akak-akak nak suami sayang pada akak-akak, hormat pada akak-akak. Salah satu benda yang selalu kita abaikan ialah berselawat ke atas Nabi SAW. Abang-abang kalau banyak akan berselawat, dia timbulkan satu kegerunan anak-anak pada kita, ada aura kepada kita. Cikgu-cikgu sekolah di sini kadang-kadang budak-budak tak hormat. Cuba cek balik, cikgu ada tak selawat? Cuba banyakkan berselawat tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan akan dapat benda yang Allahu Akbar. Saya pergi tuan-tuan, bila kata pi ke Madinah tu, daripada Madinah ke tempat tu 2 jam setengah. 2 jam setengah daripada sini sampai ke Rawang, kamu 2 jam setengah. Sampai ke Tanjung Malim jarak dia. Bila saya ambil air dia, saya minum, subhanallah, sejuknya airnya. Padahal di luar sana cuaca hampir 50 darjah Celsius, panas entah. Bila saya ambil air dia, saya mandi tuan-tuan, Allah, sejuknya. Saya mandi daripada kaki naik ke atas ni tuan-tuan, rasa benda tu keluar, terasa tuan-tuan. Kehebatan selawat ke atas Nabi SAW. Jom tuan-tuan kita selawat. Nah, jadikan selawat itu sebagai satu terapi kita, untuk kita nak jadi hero pada anak-anak kita, untuk anak-anak hormat kita sebagai cikgu, sebagai mak bapak, nama dia selawat. Baik, jadi apa ni kat pukul 11. Jom kita selawat sikit. Senang je lagu dia.
sallallahu ala Muhammad. Lagu dia macam tu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Lagi sekali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Baik, nombor 2, jom banyakkan berselawat. Saya tak katalah saya banyak selawat, tapi Allah tolong saya tuan-tuan. Saya dapat 2 telaga ni di Madinah. Bukan telaga yang tuan-tuan pergi makan kurma dalam ladang tu, bukan yang tu. Apa nak baca ustaz? Yang tu kena main mengaji dengan saya. Dia ambil ijazah dengan saya, insya-Allah saya ajar elok-elok cara nak mandi. Mudah-mudahan lembut hati, sehat kita, hilang penyakit kita. Yang ketiga, apa yang kita nak buat untuk anak-anak kita ni jadi baik? Banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Tadi adik-adik kita dalam gelap pun dia edarkan tabung. Tuan-tuan, niatlah, ya Allah, aku sedekah ni ya Allah, mudah-mudahan melembutkan hati anak aku. Mudah-mudahan dengan sedekah ni mententeramkan jiwa anak aku. Dengan sedekah ni tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan takkan rasa susah. Ada orang kata Ustaz Kazim tu hidup dia susah lah, ceramah tak boleh dah, ada negeri dah melarang Ustaz Kazim ceramah. Tak tahu tuan-tuan, saya macam ni. Saya macam ni. Kenapa saya suka ceramah? Suka lah ustaz, sebab ustaz dapat duit bila habis ceramah. Tak tahu kan? Bukan semua tempat saya pergi ceramah orang bagi duit. Ada bagi ketupat pun ada. Ada hak free pun ada, saya tak minta duit. Saya punya prinsip senang aja. Orang panggil datang, orang bagi sagu hati ambil. Orang tak bagi sagu hati, habis ceramah balik. Orang bagi sagu hati tak cukup, tak apa, kalau jemput lagi sekali tak mai dah. Apa susahnya? Hidup kita simple lah tuan-tuan. Tapi saya suka sebab dia menghilangkan masalah. Ceramah ni bila saya mengajak orang, masalah saya hilang tuan-tuan. Bila saya jumpa tuan-tuan, jumpa anak-anak, jumpa adik-adik, hilang masalah saya. Saya tak ingat masalah saya, sakit saya apa pun tak ada. Seronok betul berada dalam majlis ilmu. Bila saya baca dalam kitab, bila saya baca dalam hadis, rupa-rupanya majlis ilmu ini malaikat datang menaungi kita. Patut kita rasa seronok. Tadi gelap gelemat, gelap gelita tadi. Seorang je budak menjerit, adik kita tu. Menjerit. Hak lele relax. Ada tuan-tuan tengok tadi, oh bila apa ni, relax ya. Malaikat dengan kita, tenang. Tengah-tengah duduk di bawah tu, hujan turun, ada tuan-tuan dia menjerit.
Relax ya, mai duduk sini belak. Kita rasa tenang. Pasal kita duduk di bawah naungan para malaikat. Dan bila saya dapat mikrofon, dia merupakan ubat pada saya. Dia rasa ubat. Ada orang tanya, Ustaz, mikrofon tu kena rebus ke? Boleh ha? Rebus dulu, minum air dia, jadi ubat. Terbakar lah mikrofon tu. Bukan, maksud saya bila saya pegang mikrofon, dia menyembuhkan penyakit saya. Yang kedua, kenapa saya suka berceramah? Sebab saya boleh bersedekah. Bila ustaz tadi bagi tahu, tuan-tuan, nanti kita akan edarkan tabung untuk PIBG. Saya dah pesan dekat PA saya, sediakan duit. Bila blackout tadi, PA saya naik atas, Ustaz, bila nak bagi duit ni? Saya kata, kat kereta. Takkan guru besar tak hantar kat kereta. Takkan yang di pertua PIBG tak hantar saya kat kereta. Dekat situ kita bagi. Tengok-tengok cerah balik. Allah Ta'ala. Jadi untuk tabung PIBG malam ni, saya sedekah juga. Alah, saya pun nak derma. Saya bagi banyak RM1,000 untuk tuan-tuan buat program anak-anak, supaya anak saya pun dapat kebaikan, cucu saya pun dapat kebaikan. Saya niat tiap-tiap kali saya sedekah, tuan-tuan, ya Allah, bagilah anak aku jadi baik, ya Allah. Sebab saya ni jarang duduk di rumah. Siapa yang boleh jaga anak saya? Siapa yang boleh perhati anak saya? Saya sat-sat sana, sat-sat sini, sat-sat sana, mana nak ada di rumah? Saya mohon pada Allah, kau tolonglah jaga keluarga aku, ya Allah. Dengan apa? Dengan sedekah tu, tuan-tuan. Minggu lepas polis datang jumpa saya, polis. Dia kata, Datuk minta izin nak ambil rakaman CCTV. Saya tanya, pasal apa? Jiran Datuk pencuri masuk. Jadi kami nak tengok CCTV depan rumah Datuk tu, kok mereka lalu muna mandi. Saya kata, boleh, pergi jumpa PA saya, pergi proses. Tuan-tuan, kita duk tinggal anak-anak, kita duk tinggal kereta di luar tu. Tuan-tuan minta siapa jaga kereta? Kita dengar ceramah di sini, kereta di sana, orang pecah cermin. Yang jaganya ialah Allah. Bagaimana tuan-tuan nak supaya Allah jaga, tuan-tuan? Salah satunya ialah banyakkan bersedekah. Dan yang terakhir, tuan-tuan, bagaimana kita nak bentuk keluarga kita jadi baik, berubah jadi elok? Sembahyanglah di awal waktu. Jom sembahyang di awal waktu. Jangan lengahkan solat, jangan tangguhkan sembahyang. Cuba tuan-tuan buat dalam seminggu ni, sembahyang on time. 1:03 minit masuk zuhur, sembahyang. 7:01 masuk maghrib, sembahyang. Cuba tuan-tuan tengok apa perubahan pada anak-anak ni. Tutup televisyen, tutup main handphone ke apa-apa. Sebelum orang azan kita dah ambil wuduk. Orang azan habisnya kita sembahyang sunat, tuan-tuan sembahyang. Cuba tuan-tuan tengok perubahan apa untuk anak-anak. Saya bagi tempoh seminggu Dan sebelum anak-anak kita balik sekolah, biar dia sembahyang di surau sekolah berjemaah. Ustaz jadi imam. Cuba tuan-tuan tengok apa kesan budak-budak ni bila sembahyang di awal waktu, bukan di akhir waktu. Dia mesti ada kesan yang sangat besar, tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan buat tempoh seminggu percubaan. Tiap-tiap kali solat awal waktu, dia akan membawa perubahan yang sangat baik. Lagi sekali, tuan-tuan, Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa untuk minta hujan berhenti, insya-Allah. Minta hujan pergi tempat lain, tak kena pada kita. Lagi sekali, Allahumma hawalaina wala alaina. Nombor 2, letak di dada, Allahu latifun bi'ibadih yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Baik, dua benda ni hak saya cakap oleh tuan-tuan agak merapu, tak apalah. Tapi dua benda ni bukan merapu. Cubalah buat, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita semua. Terima kasih pada Ustaz, Tuan Guru Besar. Terima kasih pada Tuan PPD
atas sokongan beliau. Terima kasih pada ibu bapa yang hadir malam ni. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.